Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Samsila Ruslan daripada Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Psikologi ini secara mudahnya ialah satu ilmu yang boleh membantu kita untuk memahami pemikiran dan tingkah laku orang lain. Jadi kalau kita lihat psikologi perkembangan, ia adalah untuk kita memahami bagaimana perkembangan yang dilalui oleh kanak-kanak remaja itu mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku mereka. Apabila ibu bapa mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan ini, mereka boleh menggunakan ia sebagai satu senjata atau alat untuk menjadi ibu bapa yang terbaik supaya mereka boleh memperkembangkan potensi anak-anak mereka ke tahap yang paling optimal. Biasanya ibu bapa yang saya temui kadang-kadang tidak semestinya mereka tidak berpendidikan tinggi. Terdapat ramai juga ibu bapa yang profesional tetapi menghadapi kebuntuan bila berhadapan dengan kerenah ataupun cabaran dalam membesarkan anak. Sekurang-kurangnya apabila kita mempunyai pengetahuan berkaitan psikologi kanak-kanak dan remaja, kita ada satu background ataupun satu sumber untuk kita rujuk bagaimana kita nak memahami apa yang berlaku, dan daripada pemahaman kita itu kita boleh rancang apa pula cara yang terbaik untuk kita atau kaedah yang terbaik untuk kita cuba melakukan proses pendidikan supaya kita boleh atasi apa-apa isu yang berlaku dalam perkembangan kanak-kanak ataupun remaja. Perkembangan kanak-kanak dan remaja ini sebenarnya sendiri adalah satu proses yang berterusan, dan ia bukan sahaja proses biasa, ia adalah satu transformasi, berubah, hari ini berubah, esok berubah dan berterusan. Proses perubahan ini tanpa apa-apa pengaruh persekitaran sendiri pun dah jadi kompleks untuk ibu bapa memahaminya. Apatah lagi bila ada banyak pengaruh daripada persekitaran anak-anak ni. Pengaruh di masa dahulu, pengaruh ini kebanyakannya di luar rumah sahaja. Jadi kita lihat bila anak-anak kembali ke rumah, ibu bapa boleh menggunakan sepenuhnya kawalan dan pengaruh ibu bapa tu untuk membentuk anak-anak. Tetapi sekarang pengaruh luar ni telah masuk ke dalam rumah kita, ke dalam bilik tidur kita bahkan, di mana melalui internet pelbagai perkara yang tidak pernah terfikir oleh ibu bapa telah dapat berada di hadapan anak-anak kita, telah dapat masuk ke dalam pemikiran, perasaan, peribadi anak-anak kita. Jadi ini adalah satu cabaran yang besar untuk kita sebagai ibu bapa berdepan ataupun berlawan dengan pengaruh-pengaruh ini dalam menentukan siapa yang menang untuk membentuk peribadi anak kita tu. Sebagai contoh ya, hari ini anak-anak kita semua ada smartphone, ada tab, ada komputer di tangan, dan mereka selalu melayari pelbagai laman web. Dan kita kadang-kadang ibu bapa pun rasa lega sebab anak kita ada sesuatu yang mereka lakukan dan kita boleh buat kerja kita. Tapi kita tidak sedar bila mereka melayari laman web ni, kadang-kadang mereka bermula dengan melihat kartun atau melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram. Tapi terdapat banyak mesej sebenarnya yang menyusup masuk kepada anak kita tanpa kita sedari. Sebagai contoh, terdapat banyak iklan-iklan ataupun pop-ups yang sebenarnya ingin menarik perhatian anak kita untuk klik dan masuk ke laman-laman web yang tidak elok ataupun laman web pornografi. Begitu juga di dalam media sosial, terdapat pihak-pihak yang akan cuba untuk menarik minat anak kita pergi melihat dan mula menelusuri alam pornografi. Dan bila anak-anak telah mula masuk ke dalam bidang ataupun mula melihat benda-benda berkaitan dengan pornografi ini, mereka menjadi satu bentuk ketagihan ya, dan menyebabkan mereka mula ingin berterusan melayari, melihat, menonton, berkongsi laman web pornografi ini. Jadi ini kadang-kadang biasanya di luar kesedaran ibu bapa, dan ia akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan minda yang sihat, perkembangan emosi yang sihat, perkembangan tingkah laku yang sihat, bahkan perkembangan seksual yang sihat pada kanak-kanak dan remaja ni.
Dan kita mesti pastikan bahawa kita tidak berlaku dalam keadaan kita dah terlambat untuk membuat apa-apa pembetulan, kerana anak kita telah pun jauh dalam keadaan ketagihan terhadap pornografi. Kebanyakan ibu bapa saya dapati tidak merasakan bahawa ketagihan kepada internet atau ketagihan kepada pornografi ini satu ancaman. Kita tidak rasa ini satu perkara yang serius. Kerana itu kita biarkan sahaja anak-anak kita menghabiskan masa berjam-jam dengan internet dan dengan laman web, dengan setengahnya dengan pornografi. Kita lebih berfikir seperti pemikiran dahulu, di mana kita rasakan yang penting adalah kita pastikan anak kita belajar dan skor dalam peperiksaan, tanpa menyedari bahawa terdapat kaitan yang sangat erat antara ketagihan ini dengan skor dan prestasi anak kita. Sekiranya mereka telah menjadi ketagih kepada internet dan pornografi, mereka tidak akan dapat lagi memberikan perhatian kepada pelajaran. Mereka tidak akan dapat lagi menumpukan tenaga dan daya ketahanan mereka untuk mengulang kaji pelajaran. Sudah tentu prestasi pelajaran akan merosot. Bahkan mereka mungkin tidak ada lagi cita-cita untuk berjaya dengan cemerlang dalam hidup, mempunyai karier yang baik, menjadi Muslim yang baik dan sebagainya. Kerana itu adalah amat penting untuk ibu bapa mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk memantau dan membuat penelitian terhadap status dan keadaan anak-anak mereka, supaya mereka boleh melihat adakah anak mereka sekarang ni telah mula menjurus ke arah ketagihan internet dan pornografi, atau anak mereka dah berada dalam keadaan ketagihan yang sederhana atau berada dalam keadaan ketagihan yang severe atau teruk. Dan kemudian bukan sahaja kemahiran ini yang kita perlukan, kita juga perlu ada kemahiran untuk melakukan apa yang terbaik, apa yang patut dilakukan untuk sebagai satu bentuk intervention, supaya anak-anak ini tidak terus hanyut dalam dunia yang amat merosakkan ini. Sebagai ibu bapa muda yang mempunyai sentiasa bersama dengan internet, smartphone dan sebagainya, kita dapati mungkin mereka tidak langsung merasakan bahawa pendedahan anak-anak yang masih kecil kepada internet, kepada gadget-gadget ini sebagai satu masalah. Sedangkan jika kita belajar tentang perkembangan kanak-kanak dan remaja, kita akan sedar bahawa terdapat banyak domain ataupun aspek dalam perkembangan yang perlu diberi perhatian dan akan terjejas sekiranya kanak-kanak terlalu memfokuskan berjam-jam masanya dengan gadget ataupun dengan internet ataupun melayari laman web. Sebagai contoh, perkembangan sosio-emosi kanak-kanak, maksudnya kebolehan dia untuk menjadi seorang manusia yang normal dan boleh bersosial dengan baik. Perkembangan sosio-emosi ini amat dipengaruhi oleh perkembangan psikomotor mereka semasa membesar. Perkembangan psikomotor bermakna mereka boleh bermain, berlari dengan kawan-kawan, main bola dan sebagainya. Walaupun kita nampak benda ni simple, tapi main dan permainan itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam mempengaruhi perkembangan psikomotor dan sosio-emosi kanak-kanak. Jika kita telah biarkan internet merompak berjam-jam daripada masa yang sepatutnya anak kita gunakan untuk membina perkembangan sosio-emosi dan psikomotor yang sihat ini, bererti kita telah menyebabkan perkembangan ini terencat. Ini bererti anak kita tidak akan boleh membesar dengan seimbang dari segi psikomotor dan juga sosio-emosi dia, seimbang dengan perkembangan sebagai contoh fizikal dia, sebagai contoh kognitif dia. Dia tak akan membesar dengan seimbang dan harmoni. Dia akan berlaku kerencatan dalam aspek-aspek tertentu dalam diri yang menjadikan seorang manusia itu manusia yang sempurna. Ini akan memberi kesan yang sangat besar di kemudian hari. Oleh kerana itu amat penting bagi saya dalam perbincangan saya nanti, saya akan tumpukan kepada apakah di aspek-aspek yang menjadikan seorang manusia itu sempurna dalam perkembangan dia, dan bagaimanakah kita sebagai ibu bapa boleh membantu memastikan perkembangan semua aspek ini berlaku secara seimbang dan harmoni. Juga bagaimana kita sebagai ibu bapa boleh membantu anak kita melawan
anasir-anasir ataupun perkara-perkara yang boleh merencatkan pertumbuhan mana-mana aspek dalam perkembangan menyeluruh anak-anak ini. Saya berharap dapat bertemu dengan anda semua di seminar Ilusi Minda, lindungi anak kita daripada ancaman pornografi.